Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali. Okey, jumpa kita sekali lagi pada malam ini untuk kisah 9 suku malam, ya, kisah 9 suku malam yang ke udara setiap malam. Yes. Alhamdulillah tidak ada lagi malam yang kita tertinggal kecuali pada malam hari raya puasa dan malam hari raya Aidiladha baru-baru ni, ya. Kalau tidaknya memang kita tiap malam lah ke udara, ya, tanpa orang kata apa, tanpa gagal lagi. Okay? Okey. Untuk malam ni saya ada satu cerita yang saya nak kongsikan. Tapi sebelum saya kongsikan cerita yang bertajuk Pusaka Emas Anakku, saya nak cerita sikitlah pasal emas ni, sebab tajuk dia emas kan. Ni jam kan orang kan sibuk kumpul emas. Ya, sebab emas ni sekarang katanya nilainya tengah rendah. Dan memang emas adalah satu aset yang orang perempuan suka sangat kumpul. Dalam diam-diam, ya, disimpan sikit-sikit duit gaji kalau yang bekerja, atau kalau yang suami bagi duit pun disimpan sikit-sikit setiap bulan. Bila cukup duit dia pergi beli emas dan dia simpan emas tu sebagai aset dia. Dia kata senang, apa-apa hal berlaku, emas ni ada, tak payah nak pergi bank nak keluarkan duit. Nak keluar duit susah, dia kata. Okey, tak apalah, itu cara mereka, ya. Yang pentingnya emas tu adalah aset, ya, harta. Ya, jadikan harta. Selain daripada yang wanita-wanita ni beli emas tu sendiri, ada juga emas yang dihadiahkan oleh suami. Ya, emas yang dihadiahkan oleh suami. Katalah wanita tu meninggal dunia. Okey, emas yang dihadiahkan oleh suami tadi tu, adakah pusaka isteri atau suami boleh ambil balik? Saya pernah dengar orang tanya, saya ada hadiahkan isteri saya seutas gelang, besar gelang tu, mahal, saya beli dalam 5,000. Katalah apa-apa berlaku dekat dia, gelang tu boleh tak saya ambil balik? Oh, tak boleh, ya, tak boleh ambil balik. Sebab apa yang telah dihadiahkan, apa yang telah diberi adalah menjadi hak milik si penerima tadi. Jangan jadi buk siku pula nak ambil balik. Jadinya telah menjadi pusaka, kalau wanita tu meninggal dunia, menjadi pusaka si isteri tadi, ya. So suami tak boleh ambil, walaupun tak boleh ambil semula lah. Kalau dia hidup lagi, boleh tak diminta balik? Maknanya perempuan tu, isteri tu mungkin boleh pulangkan balik. Tapi kalau isteri telah mati, dah menjadi pusaka isteri. So suami tu tak boleh lah ambil, ya, balik emas tadi tu. Kadang-kadang kita selalu dengar, ya, mak-mak ni dia suka pesan lah, ni besok kalau mak mati, emas ni anak-anak perempuan ambil lah, ya. Dia pesan macam tu, cakap mulut lah. Cakap mulut, tengah makan, tengah borak-borak, happy-happy cerita, ni besok mak mati, emas ni anak-anak perempuan ambil, ya. Okey, semua dengar, semua diam. Okey, tapi mak tak serahkan barang kemas tu dekat anak-anak perempuan. Mak masih simpan, mak masih guna. Ya, dan tak ada akad apa-apa berlaku, cuma mak pesan. Itu dinamakan pesanan. Ya. So dia pesan kalau dia mati, anak-anak perempuan ambil. Tapi apabila berlaku kematian kepada si emak ni tadi, okey, emas itu tidak diserahkan kepada anak perempuannya untuk simpanan anak perempuannya. Jadi dia menjadi pusaka si emak ni. Tak menjadi, dia bukan kata hibah lah, dia tak hadiahkan secara mengikut syarat hibah, ya, mengikut rukun hibah. Jadi dia tetap menjadi pusaka emak. Okey, dan menjadi kelaziman bila mak pula meninggal dunia, walaupun mak pesan ke, mak tak pesan ke, yang anak-anak perempuan ni, bila mak meninggal aja, semua cari, mana barang emas mak, mana barang emas mak. Dan mereka bagi-bagi sesama mereka, yang si perempuan. Yang si abang ni, yang si adik lelaki ni pandang aja. Macamlah dia tak boleh pakai, dia memang tak pakai emas tu. Tapi dia ada isteri kan? Boleh aja pakai emas. Tapi yang anak-anak perempuan ni, tanpa meminta izin ataupun tanpa bertanya dengan abang-abang atau adik lelaki berkenaan dengan emas tu, masing-masing bahagi-bahagi. Salah, ya, tak boleh. Ya, tak boleh sebab emas yang ditinggalkan oleh ibu tu juga adalah pusaka. So dia hendaklah dibahagi-bahagikan mengikut persetujuan. Tak semestinya ikut faraid, tapi kalau tiada persetujuan kenalah ikut faraid, ya.
Tapi kalau ada persetujuan, yang adik-adik perempuan atau kakak-kakak ni boleh je minta dengan abang ke, dengan adik lelaki, kami nak emas ni boleh ke? Mesti ada lafaz akad kata yang adik-beradik lelaki ni mungkin kata, ambil lah, abang sedekahkan dekat awak. Atau adik lelaki tak apa, ambil lah kak, saya sedekahkan dekat akak. Maknanya itu ada lafaz melepas hak. Ya, melepas hak barang kemas tadi supaya adik-beradik perempuan ambil. Tanpa lafaz lepas hak, adik-beradik perempuan tak boleh ambil. Kena dibahagikan mengikut faraid atau persetujuan waris. Macam mana nak bagi? Gelang ni besar, cincin ni kecil. Macam mana nak bagi? Dia kena ikut nilai. Okey, ikut nilai. Ramai yang buat, dia pergi jual. Jual emas tu dan bagikan duit. Dan ada juga yang kata, kakak ni kata, tak apalah, kakak nak bayar. Kira nilaikan harga rantai emas yang besar ni, berapa nilai dia. So, yang bahagian kakak tadi dia ambil lah. Dan mana yang selebihnya dia kena bayar, ya, kepada adik-beradik lelaki atau siapa sajalah. Ya, tak semestinya lelaki lah, ya. Atau kalau ada ayah pun kata, ayah nak juga bahagian ayah kat emas tu. So, kena juga bagi dekat ayah. Ya, maknanya tak boleh lah assume yang kalau barang kemas tu anak perempuan aja yang punya. Tak semestinya, ya. Tapi boleh je buat bincang, ya. Tapi jangan terpanjat, ya. Kalau tuan-tuan, puan-puan tengah bercerita mengenai emas mak ni, tiba-tiba isteri tuan cubit tuan. Apabila tuan melepas hak tu, tuan kena cubit. Saya nak juga emas tu, saya boleh pakai. Jangan terperanjat, ya. So bersedia je lah kalau cerita pasal emas ni, ya, emas pusaka mak ni, ya. Jadinya okey, tapi bagaimana kaedahnya kalau si ibu ni betul-betul nak bagi emas tu kepada anak-anak perempuan dia? Bagaimana caranya? Atau nak bagi kepada siapa sajalah? Si ibu nak bagi kepada cucu ke, tak kisahlah kawan-kawan dia ke, si ibu ni baik sangat dengan kawan rapat dia, dia nak kasih, dia mungkin tengah pesan, besok kalau mak mati, emas mak ni kasih kat Makcik Joyah, ya. Mak pesan aja. Itu tak kira, ya. Tapi kalau betul-betul nak bagi kepada anak-anak perempuan atau siapa saja, mak tadi boleh hibahkan emas tadi kepada siapa saja dia nak beri. Okey, masa hibah kena ada lafaz akad hibah. Dan emas tu hendaklah diserahkan secara fizikal kepada penerima hibah. Ya, secara fizikal kepada penerima hibah. Macam mana nak pakai balik ni? Kalau dah hibah, dah kena bagi dekat penerima hibah, macam mana mak nak pakai balik ni, emas ni? Itu sebab kita ada manfaat bersama. Maknanya si penerima hibah dan pemberi hibah boleh memanfaatkan harta tu bersama. Dalam erti kata lain, katalah si pemberi hibah ni masih nak guna emas tu, nak pergi tengok orang kahwin ke, nak jalan-jalan, nak pakai emas besar-besar tu boleh. Pinjam semula kepada anak atau si penerima hibah tadi, pinjam balik. Ataupun selalunya kita cadangkanlah anak-anak ni kasihlah mak simpan, tumpang, mak simpankan, tolong simpankan. Kita punya hak, tapi mak tolong simpankan untuk kita. Dan benarkan mak guna emas tu sementara dia masih hidup. Itu orang kata sama-sama faham lah, ya, sama-sama faham mak boleh guna sementara dia masih hidup. Jadinya boleh dihibahkan, ya. Akad hibah telah berlaku, ya. Cumanya emas tu mungkin kita minta tolong mak simpankan dahulu. Okey, apa yang saya nak cerita malam ni adalah kisah pusaka emas anakku. Okey, cerita ni dah berlaku dalam 2-3 tahun lepas lah. Kami ada klien, ya, yang membuat dokumen hibah bersama kami. Dia tak ada anak, dia ada anak angkat 2 orang, ya, anak angkat perempuan 2 orang yang dia boleh memang dari kecil lah, dan budak tu dalam umur, tak salah saya dalam umur 10 tahun lah masa dia buat dokumen hibah tu. Jadi maknanya masih tak cukup umur. Jadinya dia membuat hibahkan, buat hibah amanah. Maknanya dia menghibahkan kepada suaminya untuk memegang untuk anaknya. Anak angkat tadi, ya, anak angkat tadi yang masih bawah umur, dihibahkan rumah dan barang-barang kemas. Dan cash ada sedikit, tapi kami nasihatkan jugalah, tinggalkan jugalah untuk anak, untuk ibu dan adik-beradik lah,
ya, supaya kita nakkan juga doa dari mereka, doa dari adik-beradik kita, ya, dan jika kita pergi dahulu, kita nak juga doai ibu, ya. So memang cash dia banyak tinggalkan kepada ibu dia dan juga adik-beradik dia. Jadinya dan Allah menjemput si pembuat hibah ni agak cepat, agak awal. Memang kata apa, dah sampai masa dia meninggal dunia. Hari dia meninggal dunia tu, si suami ni tadi menghubungi kami. Dia tanya, apa nak buat sekarang ni? Kami tanyalah, dah hubungi waris-waris? Oh iyalah, saya belum hubungi waris, saya hubungi Mai Pusaka dahulu. Sebab saya tak tahu nak buat apa dah. Agaknya dia mungkin terkejut lah agaknya, dan dia masih ingat yang kami banyak memberi nasihat itu ini. Jadi dia hubungi kami dahulu, dan so kami beritahulah, hubungilah waris-waris dahulu. Dan kemudian ditanya bila kami boleh datang. Tak adalah hari ni. Kita kata okey, paling cepat pun kami datang dalam 3 hari lah. 3 hari selepas kematian. Okey, memang betul pun. Besoknya dia telefon, dia kata boleh tak datang besok. Maknanya besok tu adalah 3 hari lah selepas kematian. Mengapa dia suruh datang besok? Sebab dia kata selepas 3 hari tu waris-waris arwah ni, iaitu ibu dia dan adik-beradik dia nak balik ke tempat dia sendiri. Maknanya dah balik tempat masing-masing dan jauh. Ada di utara, ada di selatan, ada di pantai timur. So jadinya kami pun kaunselor Mai Pusaka pergilah. Ya, pagi tu pergi dan berjumpa dengan semua waris. Dan dibacakanlah dokumen hibah ni tadi, apa yang hasrat arwah, apa yang dihibahkan, dan dinyatakanlah hibah ini adalah untuk anak angkat dan suami ni adalah pemegang amanah sahaja. Okeylah, yang kita risaukan suami ni kan. Suami ni takut tak amanah. Okey, so kita beritahulah semua waris. Okey, ini dia ni hanya pemegang amanah. Okeylah, semua faham, semua setuju, tak ada masalah. Okey. Dan dibacakanlah apa harta-harta yang telah dihibahkan dan apakah yang telah dihibahkan kepada ibu juga. Ada banyak agak cash lah dihibahkan kepada ibu, dan ada juga hak-hak faraid untuk adik-beradik. Semua adalah. Nak jadikan cerita, petangnya tu, petang hari selepas kami pihak Mai Pusaka balik, petangnya tu si suami menghubungi kami semula. Dia beritahu, tadi ibu arwah ada bertanya mas tu dekat macam mana rupa mas yang arwah ni tinggalkan. Jadi si suami ni pun dengan secara lurusnya dia keluarkan emas tu. Dia tunjukkanlah emas tu macam mana, letak atas meja. Nak tahu apa yang berlaku? Si ibu ni tadi ambil emas tu semua. Dia kata, ini emas anak aku nak. Bayangkan, ini emas anak aku nak ambil semua ni. Dia ambil, dia bawa balik. Dia bawa balik ke selatan. Dia tinggal di selatan. Jadinya yang si suami ni masih termangu-mangu lah. Dia pun, dia ada cakap lah sikit. Tapi emas tu dah dihibahkan kepada anak-anak. Kan yang kaunselor pagi tadi dah cakap. Orang dari Mai Pusaka tu dah cakap, emas tu dah dihibahkan kepada anak-anak budak-budak ni. Anak angkat ni. Tak kisah, ini emas anak aku nak ambil. So dia ambil emas tu semua, dia bawa balik. Okey, sekarang ni bayangkan apa yang berlaku kat emas tu sebenarnya. Okey, dia dah kasih hibah kepada anak angkat. Suami hanya pemegang amanah. Okey, katalah dan dia tanya kami, apa nak buat sekarang? Kami pun terdiam juga. Boleh jugalah kami hubungi si ibu ni tadi, tapi kita tak hubungi masa itulah. Jadi kita biarkan dahulu. Tapi kita tengok senario dia, apa yang berlaku sebenarnya. Bila si ibu ni ambil emas yang telah dihibahkan kepada budak 2 orang ni tadi, anak angkat dia, ya, bukannya dia hibah kepada suami tu, ya, dia ke suami hanya perantaraan, sebab suami tu adalah pemegang amanah sahaja. Jadi emas itu adalah hak budak-budak ni. Okey, maknanya si ibu tu telah mengambil harta budak-budak 2 orang ni, dan dia kena katalah budak 2 orang ni sampai cukup umur 18 tahun, baru mereka boleh mengatakan halal atau tidak, boleh atau tidak si ibu tadi mengambil emas mak angkat mereka. Dan bayangkan apa yang berlaku kepada si ibu ni tadi. Bayangkan, ya. Saya takut nak bayangkanlah sebenarnya. Saya takut nak bayangkan sebab saya percaya kalau tengok daripada muka si ibu tu, si ibu ni memang pergi surau, pergi masjid, dan dia telah mengambil emas tu tadi. Bayangkan, ya. Jadi saya sehingga kini emas tu masih dengan dia, dan
Cuma saya boleh pesan lah dengan si suami tadi, bila anak-anak ni dah besar, beritahulah yang emas tu nenek dia dah ambil. Ya, nenek dia dah ambil dan terpulang kepada mereka. Tetapi menjelangkan budak ni besar, emas tu bersama ibu dia tadi tengok ada ke tak emas tu lagi, sementara budak-budak ni dah besar. Bayangkan apa yang berlaku. Ya, maknanya dia telah ambil emas tu secara haram. Ya, secara haram. Orang kata apa, sia-sia lah kalau amal ibadah kita. Saya pun tak boleh nak kata sia-sia lah. Saya hanya menyampaikan apa yang berlaku. Nak kata sia-sia tu hanya antara dia dengan Allah, ya, hanya dia dengan Allah. Saya tak beranilah nak cakap dia berdosa ke apa ke, tetapi kalau ikut secara secara logiknya yang kita faham, berdosa lah, ya tak? Tapi saya pun takut, bukan saya yang menentukan dosa pahala dia. Itu hanya antara dia dengan Allah. Jadinya itulah saya kata, orang selalu berebut emas emak. Ini tak, berebut emas anak dia punya emas. Dan jangan lupa, emas tu juga ada yalah, tapi sudah dihibahkan, tak ada hak orang lain lah, memang telah dihibahkan kepada anak angkat 2 orang ni tadi. Anak budak ni masih kecil lagi, ya. So saya di sini ingin mengingatkan semua orang, jika betul-betul nak bagi emas kepada seseorang, buatlah hibah. Dan yang tadi, yang arwah ni tadi dah betul, dia buat dah hibah, tetapi telah dicabuli lah, saya kata cabul oleh ibu dia sendiri. So jadi maknanya pengajarannya adalah apa, ya, nak dah hibah emas tu, nak disorokkan ke emas tu. Tapi harap-harap tak berlaku lagi lah, ya. Amat sedih lah apa yang berlaku, ya. Okey, jadi hingga di sini saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Cumanya saya harap ada ibu-ibu yang mendengar cerita saya pada hari ini, janganlah lakukan seperti apa yang ibu tadi telah lakukan terhadap emas anak dia yang telah dihibahkan kepada anak angkat, ya. Ambillah pengajaran. Dan jika juga ibu-ibu yang ingin memberikan emas dia kepada anak-anak perempuan dia atau kepada siapa saja, jiran dia ke, tiba-tiba dia baik pula kan nak kasih emas dekat jiran ke, pastikan hibah, ya. Hibahkan emas tu. Dan bila kita hibah, kita beri fizikal kepada penerima hibah, dan kita boleh buat bincang, kata saya nak pinjam balik ke apa ke, boleh. Maknanya kita pinjam balik. Ya. Jadi hingga setakat ini saja perkongsian saya malam ini. Jangan lupa share banyak-banyak. Semoga apa yang tuan-tuan dan puan-puan share ini akan dapat memberi manfaat kepada mereka yang mendengarnya, dan secara tak langsung dapatlah sedikit pahala. Dan juga share, boleh like, subscribe YouTube channel My Pusaka. Dan untuk malam besok, kisah 9 suku malam, cerita daripada jurutera pusaka. Cerita dia apa, ya? Oh, hibah gagal bahana COVID. Tengoklah apa cerita dia. Gagal bahana COVID. Sama ada dia tak sempat nak buat hibah, dah terkena COVID, ataupun tak sempat nak sign ke. Besoklah kita dengar cerita oleh jurutera pusaka kita. Ya, sehingga berjumpa lagi malam besok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.